Alright, selamat pagi cikgu-cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Alright. Selamat pagi. Saya Chandra ya. Hai Cikgu Chandra. Hai cikgu. Saya ingat lecturer saya dulu tu. Tu Ada saya banyak nama terkejut. Chandra tapi saya seorang saja yang ada ASC. Okey, mari kita mula. Okay. Hari ini saya akan mengajar cikgu bagaimana nak menggunakan program ASC Timetable. And jika cikgu sudah tahu macam mana nak guna, saya recommend cikgu ikut ini untuk refresh your skills. Mungkin cikgu buat cara yang cikgu buat itu mungkin berlainan and cikgu boleh tahu, oh ada lagi satu cara boleh buatkan cara ini. Sebab hari ini apa intention saya adalah untuk mengajar cikgu cara yang sesuai dan cepat untuk masukkan data ke dalam ASC Timetable. Ini yang saya ajar dalam bengkel-bengkel and saya rasa ini banyak membantu semua guru dalam membuat jadual waktu. Untuk yang baru, mereka tidak akan dapat comparison. Oh, cara ini boleh buat. Oh my god, it is very fast lah. Or something like that sebab first time mereka guna. Mereka akan tahu juga cara yang cepat. And cara ini, apa yang saya ajar hari ini membantu saya buatkan jadual untuk banyak sekolah dalam masa 1 jam. Dari masukkan data dan dari masukkan semua data sampai generate. Kita boleh buat jadual dalam masa 1 jam. It is a guarantee. Tapi cikgu kena faham the konsep. Bila cikgu faham konsep, cikgu akan percaya bahawa cara ini kita boleh guna cepat-cepat. Okay? So, saya akan ajar dalam dua steps. Or rather, dua method cikgu. Method pertama adalah cara basic, manual. Cara basic. And if I'm not mistaken, saya ada hantarkan satu file Excel dalam grup Telegram. Okay. Kalau boleh tolong bukakan file itu, dia akan jadi macam ini. Okay, ini adalah data yang kita akan gunakan hari ini untuk belajar ASC Timetable. Tolong jangan gunakan data sekolah cikgu. Okay. Tolong jangan gunakan supaya kita ikut satu data saja dan kita semua peserta boleh ikuti sama-sama. Okay, so ini adalah data yang kita akan gunakan hari ini. Kalau boleh, please add another one called Padang. Another one di sini mana? Oh, okay. Okay, cikgu. Okay. Alright, so now kita akan mula. Untuk kali pertama untuk masukkan data ataupun ada sekolah kata, Chandra, saya sudah main data ini terlalu padat, saya nak start balik semula. Adakah ada cara lain? Senang nak buat. Okay. So, saya akan ajar dua cara. Like I said, satu cara ialah cara manual and basic. Ini cikgu perlu tahu cara ini. Okay. So, basic apa yang cikgu ada cara yang lebih untuk permulaan cikgu boleh klik di sini. Create new timetable dan ikuti step-step yang ada di sana. Okay, ini cara pertama. So, klik create new timetable. Okay, name of school, cikgu masukkan nama sekolah cikgu.
Okey, cikgu boleh masukkan nama penuh terus ataupun cikgu hanya boleh masukkan SK St. Anthony. Tak perlu masukkan semua ke dalam di sini. Okey. Tahun akademik ialah tahun ini iaitu 2021. Okay, your registration name akan menunjukkan registration sekolah cikgu jika cikgu sudah masukkan lesen dia ke dalam. Mr. Chandra, Ya cikgu? yang apa tu name of the school tu ikut dalam registration itu kah? Tidak, cikgu boleh masukkan apa-apa nama pun boleh. Oh, okey. Yep. Okay, apa yang penting di sini ialah periods per day. Dalam satu hari, berapakah period yang ada dalam sekolah cikgu? Maximum period. Okay, so katakan your sekolah tahap 1 your period dia adalah sampai period ke-10. Tapi tahap 2 dia punya period sampai period ke-13. So Okey, kita betul. pilih Sorry Mr. Chandra, saya nak menyampuk sikit. Yang period per day dia termasuk rehat kah? yes. Oh, termasuk rehat Yes, termasuk rehat. Okey. Untuk makluman nanti supaya untuk kita buat sini St. Anthony kita ada 12 period. Tidak termasuk rehat. Masuk rehat. Oh, sorry. Tidak termasuk rehat ini. So kalau dengan termasuk rehat jadi 13. 13. Sorry. Okay. Alright. So klik 13. Yang ini termasuk rehat untuk kelas. Setiap kelas ada satu rehat. So kita tambah satu period saja untuk rehat cikgu. So number of days adalah 5. Ya. Your weekend adalah Saturday, Sunday. Lepas itu cikgu pergi ke bell times or rename period. Bell time rename period ini adalah untuk masukkan masa pukul berapa sekolah bermula. Dan period itu bermula dan akhir pukul berapa. Okay. So di sini apa cikgu perlu buat ialah double klik line pertama. Masukkan masa. Sekolah bermula pukul berapa cikgu? 7. Pukul 7. 7 hingga 7:30. Okey, pukul 7 sampai 7:30. Ya. Dan next period ialah 7:30 sampai 8. Rehat pukul berapa cikgu? 9:30. Okey. So kita masukkan sampai 9:30. Rehat 30 minit ke 20 minit cikgu? Sekarang yang kalau ikut apa tu normal dulu 20 minit, sekarang kita buat 30 minit. Normal baru ni. Biasanya kita ada 20 minit saja. Okey. Kalau 30 minit lagi senang. Tak perlu buat apa-apa, just masukkan masa sampai habis. 9:30 to 10 o'clock, 10 to 10:30, 10:30. Okey? Okey. Tetapi jika mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan lepas puasa, kementerian mungkin kata, okey balik ke 20 minit. You know, Yeah. I mean, Yeah. maybe it can happen lah cikgu. Ya. Okay, so saya akan ajar cara itu pun. So, untuk jika your rehat ialah 30 minit, just kena masukkan di sini masa 30 minit saja.
Okay, ini adalah rehat pertama jika 30 minit. Kalau Ya. rehat dia adalah 20 minit, just tukar ini kepada 9:50. Ini adalah untuk kelas-kelas yang ada rehat pertama, iaitu 9:30 to 9:50. Encik Chandra, Okay, cikgu? saya nak tanya, kalau kita nak letakkan rehat itu pada apa tu, sebab kita ada macam apa tu, ada 3 kelas, tahun 4, 5, 6. Tahun 4 dia 9.30, tahun 5 10. apa tu 9.30, kemudian tahun 6 pukul 10. Perlu letakkan dalam jadual itu juga kah? Ya, tapi yang ini apa yang kita masukkan ini adalah untuk kelas-kelas yang ada rehat pertama sahaja. Oh. Okay, so yang ini adalah 9:30 to 9:50 ialah untuk kelas yang ada rehat pertama. Cikgu just masukkan masa dulu. Okay. Okey. Kalau dia 30 minit, cikgu tak perlu masuk apa-apa lagi, just masukkan masa 30 minit, 30 minit, 30 minit saja. Okey. Okay. So, 11:20. Kita masukkan di sini pukul 20 sampai 11:50. And balik 12:50 sampai 1. Pukul selepas pukul 12 cikgu kena masukkan pukul 13 saja. Okey cikgu? Ya, okey. Semua adakah semua cikgu ikuti saya satu secara hands on ke atau cikgu ambil nota? Hands on. Hands on. Alright. So I'll wait for you to finish your work. Dan Okay. kalau dah siap just beritahu saya. Okey. Ustaz Chandra, ini untuk apa tu yang rehat. Kalau kita nak buat macam tadi yang saya katakan tadi, sekarang ini rehat pukul 9.30, kita nak buat tahun 5 masa yang berbeza. Adakah kita buat berbeza ke untuk masa ini kah? Iya cikgu, tapi kita jangan masukkan di sini. Oh, Ada buat lagi semula satu lagi step. lah. Kalau masa pecahan masa adalah 30 minit semua, then tak perlu buat apa-apa. Dia just masukkan masa di sini terus. Tetapi jika masa dia berlainan untuk kelas, katakan waktu ke-6 ialah rehat tahap pertama, and then waktu ke-7 ialah tahap kedua, and waktu ke-8 ialah tahap ketiga. Then we click di sini. We have different bell times in different classes. Kalau masa dia sama, tak perlulah. Kalau pecahan dia sama, tak perlu. Sebab sekarang apabila kita dalam norma baru ni, sama semua. Rehat dengan masa PDP itu sama. Setengah jam semua. Okay. So, yang ini kita hanya saya hanya ajar cikgu jika masa dia berlainan. Oh, berlainan. Oh, klik itu. Ya. Jika semua 30 minit, tak perlu klik di sini apa-apa. Oh, okey. Sebab kita akan setkan dalam kelas bila masa rehat mereka. So, sekarang kita hanya masukkan pecahan masa sahaja. Okay, cikgu dah siap? Okey. Dah. Alright. So, klik di sini. We have different bell times in different classes. So, ini adalah untuk kelas-kelas yang ada rehat pertama. Okay. Untuk kelas yang ada rehat kedua, tukar bells 1 ini ke bells kedua. Okay.
So waktu ke-6 ialah waktu PDP. Ya, kelas lain. Tapi kelas satu tadi dia rehat. Yes. Ya. So kelas lain itu waktu ke-6 ialah 9:30 to 10 o'clock. 9:30 sampai pukul 10. So tukar ini kepada dari 9:30 to 10 o'clock. And then waktu ke-7 ialah rehat pertama kedua 10 o'clock to 10:20. Ya. Mr. Chandra, Ya cikgu? selepas masa apa tu rehat ini yang berbeza, adakah the next subjek itu nanti dia sama semua masa? Loceng berbunyi. Yeah. Actually what happened is dia dia punya pecahan dia sama sebab Ya, ya. kalau dia 20 minit, kalau 30 minit tak perlu buat apa-apa di sini aja. Tak perlu Oh. klik di sini. Oh, okey. Hanya 20 minit sahaja. Oh. Kalau macam sekarang norma baru Ya. rehat ialah 30 minit, Ya. tak perlu buat ini apa-apa di sini. Oh, tak perlu. Tak perlu. Ini hanya untuk extra knowledge sahaja. Ya. Okey. So klik OK. And then your pecahan dia akan ikut balik 10:20 to 10:50 all that. Then jika ada rehat ketiga, yes, masukkan di sini terus. So your waktu ke-6 ialah 9:30 to 10 o'clock. To 10:30 and 10:30 to 10:50. So ini adalah rehat ketiga. Jika rehat adalah 20 minit saja. So if your rehat ialah 30 minit, sama masa dengan setiap period, tak perlu guna buat step ini. Okey cikgu? Okey. Ada apa-apa soalan? Saya rasa ini okey sikit untuk Chandra. Okay. Mudah untuk dipahami. Yes. Okey. Alright. So klik OK. Klik next atau seterusnya. Seterusnya, cikgu kena tak perlu buat apa-apa di sini sebab ini adalah terminologi. Adakah ini cikgu buat ini untuk sekolah atau untuk college? So cikgu boleh ignore ini untuk masa sekarang, tak perlu buat apa-apa di sini. Just klik next. Seterusnya, dan di sini cikgu kena masukkan semua subjek yang ada di sekolah cikgu. Okay. So untuk masukkan subjek, klik new atau baru. Klik new. Masukkan subjek pertama bahasa Melayu. Short form BM. BM dia akan keluarkan huruf pertama setiap perkataan sebagai short form. Okay? Okey. Klik Teruskan. OK. Okay, so klik OK. Dan klik new sekali lagi. Masukkan bahasa Inggeris.
Okey cikgu. Okey. So klik OK. Ini 2 subjek saja saya masuk sekarang cikgu. Okey, okey. Sekali lepas ini saya akan tunjukkan cara senang nak masukkan data. Okey. So, klik next. Masukkan nama kelas. Okey. Untuk hari ini kita masukkan kelas ini saja cikgu. 3 cekap dengan 3 dynamic. Okey. Okey. Untuk hari ini saja cikgu. Ya. Sebab hari ini ialah training saja, so kita ikut data di sini. Okey. So dulu saya pernah kena cikgu. Saya suruh cikgu itu masukkan 3 cekap, 3 dynamic semua ini. And then bila dah habis mereka dah tanya saya, Chandra, kelas saya, sekolah saya tidak ada 3 cekap lah. So boleh saya delete ke? Okay. So begitu lah cikgu. Okey. So klik new. Masukkan nama 3 cekap and short dia 3 CK. Master Chandra, Ya cikgu. adakah cara kemasukan ini sama dengan daftar subjek tadi kah? Ya, sama. Sama juga. Okey, okey. Klik new. Klik new dan masukkan terus. Okey, okey. So, klik new. Masukkan nama 3 cekap and short dia 3 CK. Apa maksud patut kelas itu tadi? Oh, yang kedua ini kelas dia ada satu lagi short name dia. Dan nama singkatan cikgu dia. Oh, okey, okey, okey. Teruskan. Okey. Okey, okey. 3 cekap. So klik OK. Masukkan yang nama kedua 3 dynamic. DN. Klik OK. Dah siap cikgu? Dah, dah. Okey. Klik seterusnya atau next. Masukkan nama bilik yang digunakan untuk pembelajaran. So like untuk subjek pendidikan jasmani kita akan pergi ke bilik Padang. So klik new. Masukkan Padang. PDG. And then klik OK. So cara nak masukkan data dia betul-betul senang. Just klik new, masukkan nama dengan short. Nama dengan short. Itu saja. Okey. Encik Chandra, yang bilik ini dia wajib ke ditulis in sini kah? Ini terpulang kepada sekolah cikgu. Kalau cikgu, sekolah cikgu dia tidak ada banyak bilik dan kena masukkan nama bilik. Kalau sekolah cikgu ada banyak bilik kosong, like example lah cikgu. Ya, ya. Kalau subjek like TMK dengan mereka perlu gunakan bilik komputer. Tapi sekolah cikgu hanya ada satu bilik komputer saja. Ya. So berapa kelas boleh masuk bilik komputer itu pada masa yang sama. So, Kalau kita kena tak ada select. apa-apa bilik khas macam itu, Encik Chandra tak perlu di key in itu kah? Boleh kah? Semua bilik khas kalau boleh tolong key in. Oh, untuk key in, oh? Yes. Okey, okey, okey. Kalau boleh lah cikgu. Ya, ya. Sebab ia senang supaya tidak ada clashing bilik yang digunakan macam like bilik komputer atau bilik makmal sains. Dia cikgu sekolah cikgu ada satu saja makmal sains. So Ya. berapa kelas boleh masuk? So dia tak nak dia clash. So Okey, kita okey. masukkan makmal sains supaya ASC boleh agihkan bila mereka boleh masuk. Okey.
Alright, so click next. Masukkan nama guru. Untuk masukkan nama guru, ini a bit longer. Kita ada last name, first name, short. So saya recommend jangan pecahkan nama cikgu kepada last name dengan first name. Okay. Masukkan nama penuh terus di last name. So guru pertama ialah Arshad Alwi. Okay. So cikgu masukkan ARSHAD-LW and nama singkatan short itu adalah ARS. Adakah guru ini lelaki atau perempuan? Ini tidak penting aja. Okey. Kalau cikgu sudah Kalau ponan letak pon. tidak ada option untuk itu cikgu. Okey, ini tidak begitu penting, so tak perlu masukkanlah. Okey, Min. Tak perlu bazirkan masa, ini lelaki ke perempuan ya, something like that. Okay. Ini tidak bermakna kalau lelaki dia ada diberikan lebih kelas atau tidak. Okay. Alright, it's just dulu masa programming mereka buat ini dia sudah masukkan satu option untuk lelaki atau perempuan. Okay. So kalau tick dia lelaki, kalau tidak tick dia perempuan. Yang pondan saja tidak ada apa-apa. So next ialah teachers contract. Teachers contract bermakna satu guru itu boleh mengajar berapa period dalam seminggu. Bukan. Satu guru, tak, ya satu guru itu boleh mengajar, ayalah, dalam satu minggu berapa period dia boleh mengajar. Okey, so yang ini cikgu tidak perlu masukkan apa-apa sebab katakan cikgu masukkan 20 period. Tetapi masa cikgu masukkan data dia sudah menjadi 30 period. Dan bila cikgu janakan jadual waktu dia akan bagi banyak error. So yang ini cikgu biarkan dia kosong. Jangan masukkan apa-apa di sini. Okey cikgu? Okey. Teruskan. Dan email. Setiap guru kalau boleh masukkan alamat email kerana ini kita boleh gunakan untuk buat sistem online. Cikgu ada versi EduPage di mana cikgu boleh masukkan data jadual waktu ini dalam internet dan setiap guru boleh lihat jadual ini melalui aplikasi dalam phone mereka. Okay. So cikgu boleh buat itu dan juga cikgu boleh hantarkan relief kepada guru yang terlibat. So setiap guru akan terima notification katakan hari ini saya ada relief. Okay. So you can do that. Cikgu boleh ambil kedatangan murid-murid pun boleh. Ada banyak perkara yang kita boleh buat dalam versi online ini. Okay, tapi kalau boleh masukkan alamat email setiap guru. Kalau cikgu tidak boleh masukkan, tak apa. Cikgu boleh masukkan kemudian pun boleh atau selepas. Bila perlu boleh cikgu boleh masukkan. Phone number tidak penting. Jangan masukkan apa-apa. Title. Di sini saya recommend kalau cikgu nak kata ini adalah Encik. Cikgu boleh masukkan title di sini ataupun Tuan Haji, Tuan. Atau Datuk, Datin. Semua cikgu boleh masukkan di sini sebagai title. But I would still recommend kalau boleh masukkan semua di sinilah, lagi senang. Okay. Number boleh biarkan dia kosong. Jangan masukkan apa-apa di sini. Apa maksud number di situ, Cik Chandra? Number ialah like index number cikgu. Guru ini nombor 001, 002, something like that. Like staff ID ke apa ke, cikgu boleh masukkan di sini. Okey. Index number. 3 kosong.
Okey cikgu. Okey, teruskan. Lepas itu cikgu kena setkan, adakah guru ini guru kelas? Kalau ya, klik change dan pilih kelas mana cikgu ini guru kelas. Dan klik OK. Setiap guru akan diberikan satu warna. Jangan tukar warna ini cikgu. Sebab Okey. mungkin cikgu akan dapat request dari guru lain. Oh, Cikgu Douglas, saya tak suka warna merah. Boleh tukar kah? Okey. Kita boleh tukar, tak ada masalah. Kita boleh klik di sini. And then klik di sini. Kalau katakan cikgu nak warna hijau. Okey, kita ada banyak warna hijau di sini. Dan kalau cikgu kata, no Chandra, warna hijau ini tidak mencukupi. Saya nak lebih lagi. So you can click on custom, dia ada banyak warna hijau di sini. Okey, ada banyak cerah, gelap sikit, and then dari sini cikgu boleh tukar all the warna hijau di sini. Okey? Okey. Okey, sorry. Okey. Teruskan. Okey, so sekarang klik cancel. Okay, another thing is kenapa saya suruh cikgu jangan tukar warna ialah kebanyakan sekolah bila cikgu print jadual waktu dia akan print dalam black and white. So warna ini tidak begitu penting on your penjanaan jadual waktu. So jangan bazirkan masa dengan warna lah. Alright, so klik OK. Di sini cikgu kena masukkan apakah guru ini mengajar, subjek dia mengajar, untuk kelas mana, berapa single period, berapa double period, di bilik mana atau di tempat mana. Okay. Tapi saya recommend kalau cikgu buat cara ini, klik close, kita perlu masukkan nama setiap guru dulu. So next teacher ialah Nur Hayati. Yusof. Short form ialah ATI. Email adalah ati@gmail.com. Then klik OK. Klik close. Okay, cikgu, dah siap? Okey, teruskan. Alright, so ini adalah cara manual lah cikgu, atau cara basic yang cikgu perlu tahu bagaimana nak masukkan data. So, cara yang lebih senang ialah tolong buka your file Excel ini. Okey, cikgu perlu masukkan data-data mengikut cara ini cikgu. Short name, short name, short name and short name. Dia kena side by side. Okay, dia kena side by side. So, bila cikgu sudah masukkan semua
apa tu, semua subjek di sini, apa cikgu perlu buat ialah highlight. So sekarang kita akan masukkan subjek untuk, data untuk subjek. So highlight subjek. Right click dan pilih copy. Cikgu ikut? Okey. Ikut. Okey. Masuk balik dalam ASC. Pergi ke subjek. Klik import. Klik import. So your data semua sudah masuk di sini, tetapi kita belum masuk lagi cikgu. Kita kena specify apakah nama kolom ini. So klik di sini dan pilih dia short. Sebab ini adalah nama singkatan. Short name. Dan ini adalah nama. Klik import. Pastikan semua di action ini adalah add atau jika sudah ada dia akan buat begini. So jangan risau. Just klik OK. Sudah masuk. Sama juga untuk next one ialah classes. Right click, klik copy. Pergi ke kelas. Klik import. Short dengan name. Dan klik import. Klik OK. Next ialah bilik. Right click, pilih copy. Masuk dalam ASC. Pergi ke, okey, di sebelah sini aja. Dia adalah shortcut dia aja. Oh, ya ya. Cikgu nak pergi ke subject, just klik di sini. Di sini ialah classes. Ini adalah classrooms dan ini adalah teachers. So cikgu boleh klik di sini untuk pergi terus-terus. Tak perlu klik next atau keluar dan klik di sini semua. Tak perlu buat itu. So just klik di sini saja. Okay. Klik import. Pilih short. Pilih name. And klik import. Okay. Kalau begini, kan terang dah. Oh, saya sudah silap masuk. How can I do that? Okay. Right click,
copy, masuk di sini, klik import, short Sure. and name. Klik import. Okay, pastikan dia add and masuk. And last kali adalah nama guru. So nama guru saya nak ada banyak option kita boleh masukkan. So saya nak masukkan alamat email juga. Klik copy. Klik on teachers. Klik import. Ini adalah short. So nama kita gunakan last name. Okay, yang ini adalah email. So apa lagi cikgu nak masukkan semua ada di sini. Oh. Okay. Tapi selalunya banyaknya ialah nama, dan email, phone number, and then contract bermakna berapa period dia mengajar dalam seminggu. All that. And number code, semua ini kita boleh masukkan. So just masukkan ini information ini sahaja cukup. Okay, so klik import. Okay, dia kalau nama dia sama dia akan automatic link. Okay, klik OK, and sudah masukkan semua data. So bila cikgu nak start fresh, cikgu boleh minta data daripada sekolah, bagikan dalam bentuk Excel, and masukkan terus di sini terus. Alright, any questions so far? Okay, cikgu. Ya cikgu, apa soalan? Okey. Okay. Boleh, teruskan. Okay. Okey. So senang aja cikgu cara nak masukkan data. Senang. Yes, very easy sekarang. So selepas kita masukkan data, then you go back and kita masukkan fine tune it. So untuk subjek pendidikan jasmani, sekarang saya akan ajarkan cikgu cara blocking. Okay. Untuk subjek pendidikan jasmani, kita nak subjek ini dijalankan sebelum rehat. Okay. So untuk pastikan subjek ini dimasukkan sebelum rehat, cikgu klik sekali di atas subjek pendidikan jasmani. Klik on time off. Okay, your rehat ialah waktu 6 dan 7. Somewhere there. 7:30, 7:38, 8:30, 9:30. Ya, waktu ke-6. So untuk waktu ke-6, cikgu just double klik atas nombor 6 sahaja. Okey cikgu. Cik Chandra, macam mana yang selepas rehat tu dia tak perlu blok kah? Yes. Kita kena block sampai habis. Okey. Okey, teruskan. So the thing is, kita block di mana tempat yang kita tak nak subjek ini dijalankan. So yang ini cikgu boleh gunakan untuk mana-mana tempat. Cikgu boleh setkan ini untuk
bilik untuk kelas untuk guru-guru pun boleh. So katakan untuk like macam guru besar dia tidak boleh mengajar waktu pertama, waktu kedua, and then guru pentadbir mereka akan adakan mesyuarat pengurusan. Cikgu boleh block di bilik period mana dia akan ada mesyuarat pengurusan. So just block di sana terus. Okay, ini adalah fungsi time off. Okay, lagi satu fungsi time off ialah kebanyakan sekolah kata, Chandra, hari Isnin waktu pertama kita nak perhimpunan. Okay. Okey. So perhimpunan hanya waktu pertama hari Isnin sahaja. So macam mana kita nak setkan begitu secara automatik? Tak perlu saya pergi setkan di sana. So you just click new, masukkan subjek perhimpunan. Perhimpunan. Okay. Short dia maybe PER. Dulu kita boleh gunakan PH. Tapi sekarang PH tidak boleh digunakan lagi. Right, so kita gunakan PER. So klik OK. So cikgu beritahu saya nak perhimpunan hari Isnin waktu pertama sahaja. Bagaimana kita nak setkan? Pergi dekat perhimpunan, Yeah. time off. Yes, time off. So you can just block semua Blok hari. and hari Isnin saja kita bukakan. Oh, okey. Okey, faham. Then klik OK. So ini adalah fungsi time off. Kita boleh setkan bila subjek ini boleh dijalankan. So my suggestion is jangan masukkan masa time off. Oh, mereka balik awal so tak payah time off di sini. Ataupun saya tak nak bahasa Melayu di sebelah pagi, saya nak sebelah petang. All that semua jangan risau, hanya untuk macam ini, kes-kes begini sahaja. Pendidikan jasmani sebelum rehat boleh, selepas rehat tak boleh. Ataupun untuk sekolah-sekolah or rather sesi yang berada selepas sesi petang, your rehat, selepas rehat saja dia akan adakan pendidikan jasmani. So bahagian depan itu cikgu kena block dia. So that's what we use for time off. Lepas itu klik yang seterusnya ialah tiga cekap, nama kelas itu. Di sini kita boleh setkan bila masa rehat. So tadi cikgu ada katanya, Cikgu Douglas ada beritahu bahawa kita ada 3 sesi rehat. So, untuk setkan 3 sesi rehat ini, klik kelas pertama, klik on time off. So ini katakan ini 3 cekap, 3 dinamik, ini ialah untuk rehat pertama. Okay. So kita just blockkan di waktu ke-6 sahaja. Untuk setkan dia waktu rehat, and then mereka mungkin cikgu kata okay dia balik awal, and on Friday balik awal. Okey cikgu? Okey, teruskan. Okey. Yang ini cikgu boleh pergi satu persatu setiap kelas dan setkan corak ini, ataupun cikgu boleh klik di sini, set for more. So cikgu klik set for more, and then cikgu pilih kelas mana yang mengikuti corak yang sama. So cikgu tak perlu pergi satu persatu setiap kelas. Cikgu boleh masukkan terus di sini. Then klik OK. And klik OK. Sama juga untuk kelas lain-lain. Bilakah masa rehat dia? So you just block. Say mungkin di balik awal. Waktu 13.
Klik set for more dan pilih semua kelas yang dia ikuti. Klik OK. And sama juga untuk kelas yang ada rehat ketiga. Set for more dan pilih semua kelas. Klik OK. Setakat ini cikgu faham? Boleh. Alright. Jika ada persoalan boleh tanya. Okay. So now kita kena subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Okay, kita perlu bahagikan kelas kepada dua kumpulan. Kumpulan yang ambil moral and kumpulan yang mengambil Islam. Okay. So kita boleh buat begitu dengan cara begini. Klik sekali di atas kelas pertama. Klik on divisions atau kelompok. Di sini ada 3 kumpulan juga. Kumpulan pertama ialah entire class, yang kedua ialah group 1 and group 2, and ketiga ialah boys and girls. Okay. Untuk setiap pecahan kelas, kita perlu buat satu kumpulan. Okay. So apa cikgu perlu buat ialah klik add division. Masukkan dalam huruf kecil moral Islam. Kita buat PM dengan PI. Lagi senang. Kalau boleh masukkan nama dia sekecil boleh. Klik OK. So grup ini kita hanya buat untuk kelas 3 cekap sahaja. Okay. Saya nak ini dibuat untuk setiap kelas. So 2 cara lagi. Satu cara ialah pergi setiap kelas dan buat satu persatu. PMPI. Atau cikgu boleh klik sekali di sini. Pilih grup dia and klik copy to. Copy to ke kelas mana? Kelas mana yang ada Islam dan moral? So my suggestion ialah jangan pilih kelas mana, just klik all sahaja. And klik OK. So kumpulan ini akan di-copy kepada setiap kelas. Ustaz Chandra, Ya, cikgu. macam mana kalau macam sekolah kita buat pendidikan moral dengan pendidikan Islam tu serentak. Contohnya tahun 6, kita ada 5 kelas, jadi semua kelas tahun 6 itu serentak moral dan pendidikan Islam. Itu tak apa, cikgu. Yang itu saya akan tunjukkan kemudian. Tapi untuk masa sekarang, cikgu hanya masukkan data dia, dia punya rangka dia dulu. Oh, yang melibatkan moral dan pendidikan Islam itu. Yes. Okey, teruskan. Kelas, kita kena pecahkan kelas kepada kumpulan dulu. Okey.
Okay, so sekarang kita just masukkan ini, yang itu kemudian saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh setkan setiap kelas mesti serentak. Kalau serentak bermakna satu guru mengajar semua kelas kan cikgu? Tidak. Bagi-bagi tu. Bagi-bagi. Dia sebab kita ada masalah. Kalau ikut kita punya kota memang kita nak satu guru satu kelas, memandangkan tak cukup tu, jadi ada yang bergabung gitu. Yang bergabung. So satu guru mengajar semua kelas serentak lah. Ada beberapa kira contohnya pendidikan moral, 3 orang guru. Jadi mereka share lah. Okey. Boleh. Alright. So kita sudah copy the group dia kepada setiap kelas. Okay. Next ialah bilik. Bilik ini kita sudah setkan. So sekarang kita perlu setkan untuk kelas. So katakan 3 dinamik itu dia belajar subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, geografi, sejarah, semua dalam bilik mereka sendiri. Bilik itu dikenali sebagai home classroom. Okay. Kita ada 2 cara nak masukkan itu. Cara pertama ialah mengambil masa lama, tapi cara kedua lebih senang. Just klik di sini, generate. Klik generate dan klik yes. So dia akan bina satu bilik untuk setiap kelas. So cara yang lebih senang lah. Okay, Ju? Okey, teruskan. And last one. Encik Chandra, Ya, Ju? satu lagi, macam mana juga kalau macam di kita di Sarawak dia ada yang bahasa Iban, bahasa Arab, bahasa Cina tu. Dia bagi 3 tu. Macam mana pula? Kalau bagi 3, cikgu balik ke kelas itu, pilih division, klik add division. So cikgu masukkan 3 kumpulan. So kumpulan pertama ialah bahasa Iban, Ya. bahasa Arab, Ya, bahasa Arab, bahasa Cina. bahasa Cina. Bahasa Cina. So bagikan 3 kumpulan. Ini pun sama, melibatkan semua tahun 1 hingga tahun 6. Yes. So cikgu copy kepada setiap kelas. Okay? Okay. Tolong balik ke subjek cikgu. Masukkan 2 lagi subjek, 3 lagi subjek, bahasa Cina, bahasa Arab dan bahasa Iban. Dah siap cikgu? Okey, teruskan. Okay. So now in the okay, cikgu? Okey, teruskan. Okay. So di sini untuk guru-guru kita boleh setkan berapakah bilangan waktu dia boleh mengajar dalam sehari. Okay. Yang ini semua cikgu setkan
Okay, cikgu? Okey. Setkan di sini. Click on the teacher. Pilih constraint. Okay. Setkan di sini. Set minimum maximum number of lessons per day. Bilangan minimum cikgu masukkan 0, maksimum cikgu boleh masukkan sampai berapa waktu cikgu nak. Tapi yang ini hanya untuk satu cikgu sahaja. Untuk setkan untuk semua guru, cikgu kena klik di sini. Set for more. Dan pilih all. Klik OK. And klik OK. Okay, cikgu? Okey, teruskan. Alright. So lepas ini kita boleh setkan guru ini mengajar subjek apa untuk kelas mana berapa kali seminggu. So cikgu klik atas guru utama. Pilih lesson. Klik on lesson. Pilih new lesson. Setkan cikgu Arsyad ini mengajar subjek apa untuk kelas mana. So katakan cikgu Arsyad mengajar subjek Bahasa Melayu untuk kelas 3 cekap. Untuk seluruh kelas berapa period seminggu. So selalunya Bahasa Melayu ialah 5 double period. So tukar dari single jadi double. Di mana? Home classroom. Klik OK. So semua subjek yang diajar oleh cikgu Arsyad cikgu boleh masukkan terus di sini. Okey cikgu. Okey. So klik close. Pilih guru kedua. Cikgu Nur Hayati akan mengajar subjek Bahasa Inggeris. So klik lesson. Klik new lesson. Pilih subjek Bahasa Inggeris untuk kelas 3 Dynamic. Untuk seluruh kelas. And untuk Bahasa Inggeris dia ada 3 double period dengan 2 single period. So untuk 2 single period kita masukkan di sini. 2 single. Di manakah kelas ini akan dijalankan?
di bilik kelas. Klik OK. And then buat sekali lagi. Bahasa Inggeris. Untuk kelas 3 dinamik. So sekarang saya nak 3 double. So pilih 3. Single ini tukar kepada double. So klik OK. So cara ini ialah cara yang kita buat untuk masukkan kalau subjek itu ada lebih daripada satu, dia double atau single, cikgu kena buat 2 kali. Kalau ada triple, buat sekali lagi untuk panjang dia triple. Okey cikgu? Okey, teruskan. So next teacher ialah guru yang mengajar pendidikan jasmani. Okay. So pendidikan jasmani ini akan diajar oleh 2 guru. So pilih guru Dosoing. Click on lesson. New lesson. Subjek pendidikan jasmani. Okey. Sekarang cikgu Dosoing ini akan mengajar bersama dengan lagi satu guru. So untuk tambah lebih guru, cikgu klik on more teachers. Dan pilih guru mana dia akan mengajar dengan bersama. Klik OK. So pilih pendidikan jasmani untuk kelas mana. 3 reference siap. Ini dia gabung kelas dengan kelas lain. So kita klik join classes, kelas gabung, dan pilih kelas mana dia gabung dengan. Klik OK. Bila ada kelas gabung, OK. Yang ini berapa kali seminggu? So mungkin 1 double period. Dan subjek ini akan dijalankan di Padang. So untuk Padang kita kena buangkan home classroom ini. Pilih other available classrooms. Dan pilih Padang. Klik OK. And klik OK. So cikgu akan dapati ada pecahan warna di sini. Sebab setiap warna menunjukkan satu guru sahaja. So kalau ada 2 guru, dia akan ada 2 warna. Klik close. Next ialah untuk subjek pendidikan Islam. Okey. Kita akan gunakan subjek
bahasa Arab, bahasa Iban, and bahasa Cina. Okay, since it is for your school, kita pilih 3 guru ini. Cikgu Farida mengajar bahasa Arab, Cikgu Hadnin akan mengajar bahasa Iban, and Cikgu Jefferson akan mengajar bahasa Cina. Okay, so click on the first teacher, Cikgu Farida. Click lesson, new lesson, pilih subjek bahasa Arab. Pilih kelas. Say I put it as 3 kualitatif. Okay, so Cikgu Farida mengajar bahasa Arab untuk kelas 3 kreatif untuk murid-murid siapa? So tadi kita dah bahagikan kumpulan itu. So sekarang saya pilih untuk murid-murid yang mengambil bahasa Arab lah. So BAR. And yang ini cikgu boleh buat kelas gabung. So cikgu pilih lah berapa kelas cikgu nak gabung. So 3 meranti, 3 atas ya. Berapa kali seminggu? So you can say 3 double period. Di mana? Sebab ini adalah kelas yang dipecahkan. Okey, kita kena ada satu bilik untuk mereka. So bahasa Arab mungkin kata okey, orang pergi ke bilik surau. So you can choose as surau. Klik OK. Ataupun cikgu kata, oh since dia ada 3 kelas, kita boleh bahagikan suruh dia masuk dalam bilik 3 kreatif. So tukar ini kepada bilik 3 kreatif. Klik OK. And klik OK. So dia ada pecahan pertama di sini. Klik close. Pilih guru kedua yang akan mengajar bahasa Iban. Klik new lesson. Pilih subjek bahasa Iban untuk kelas 3 kreatif. Untuk murid-murid bahasa Iban sahaja. And ini join classes dengan tiga akasia. So, klik OK. Yang ini pun 3 double period. Dan bilik yang digunakan adalah kelas bilik 3 meranti. Sebab 3 kreatif ini digunakan untuk subjek bahasa Arab. So klik OK. Klik OK. Klik close. And the next teacher untuk bahasa Cina. Klik new lesson. Same steps. Pilih subjek bahasa Cina. Untuk kelas 3 kreatif sekali lagi. Untuk murid-murid yang mengambil bahasa Cina. Join classes. 3 meranti dengan 3 akasia. Cikgu kena pastikan grouping dia masih sama aja. So klik OK. And okay, di sini ialah 3 double period. And pilih bilik mana. So bilik 3 akasia.
OK and click OK. Setakat ini cikgu faham? Boleh. Boleh cikgu? Boleh. Dan jika cikgu ada apa-apa soalan selepas bengkel ini, cikgu boleh hubungi saya terus, tak ada masalah. Okay, no problem. Alright? Okay. So klik close. So sekarang kita sudah masukkan semua subjek untuk kelas-kelas ini. Kita dah masukkan mengikut keperluan sekolah. Next step ialah kita perlu janakan jadual waktu. So klik close. Okay. Selepas ini bila masa cikgu nak tambah subjek, classes, classroom, just klik di sini saja. Okay. So kalau nak masukkan lebih subjek, lebih classes, we didn't buat lagi satu. Kita belum masukkan untuk 3 cakap, 3 dinamik ini, dia ada perhimpunan waktu pertama hari Isnin. So you can click on class 3 cakap. Click on lessons. Click new lesson. So, adakah sesiapa guru yang akan mengajar subjek perhimpunan? So, selalunya tidak ada. So, kita pilih without teacher. Tanpa guru. Subjek dia adalah perhimpunan. Untuk kelas 3 cekap, tapi yang ini adalah untuk seluruh sekolah. So, click on join classes. Kita boleh buat satu persatu tapi kita ada limitation. So, easier, pergi ke more and pilih all. Semua kelas akan terlibat. Klik OK. Satu single period. Buangkan home classroom. And klik OK. Alright. So klik close. Sekarang kita perlu periksa. Adakah jadual ini boleh digunakan untuk menjana atau tidak? So untuk cek, kita klik di sini. Periksa atau test. Testing is successful. Okay, dia akan, ni terlalu cepat. Tak boleh lihat. So dia akan cek setiap kelas, setiap guru, setiap subjek. Bolehkah jadual ini dijanakan? Selalunya bila testing is okay, tiada masalah, cikgu boleh janakan jadual dengan 99% accuracy. Bukan accuracy, 99% cikgu boleh jana, tak ada masalah. Okay? Mungkin ada 1% mengikut jadual, mungkin cikgu perlu ada lebih single period. Okay? So selalunya masalah dia adalah kekurangan single period. So klik OK. Bila cikgu janakan jadual waktu, cikgu kena pastikan cikgu pilih strict. And then start timetable generation. Okey, cikgu. Setakat ini ada apa-apa soalan? Mengikut data yang telah dijanakan.
Any questions? No. So far okey lah, Mr. Chandra. Tunggu buat nanti sendiri, baru dia ada. Sekarang dia belum nampak lagi. Apabila buat nanti, baru dia. Yes, betul. No problem. Jika ada masalah pada masa itu, cikgu boleh telefon saya. So far okey lah. Mungkin cikgu belum tanya saya, kenapa ya bahasa Iban dengan bahasa Arab tidak sama waktu? Tidak dapat nampak dengan jelas. Ini semua kena masuk pada hari dan waktu yang sama. Kenapa dia tidak masuk? Ya, Kenapa dia tanya saya? tidak perasan juga itu tadi. Betul. Okey, apa berlaku ialah EAC ini dia buat penyebaran serata. Okay, so bila ada banyak tempat kosong and then limited number of subject, dia akan cuba sebarkan untuk 1 minggu. So dia tidak perlu kata, oh kenapa satu hari ada banyak waktu, satu hari itu tak ada waktu. Macam guru-guru itu, bila kita EAC buat perencanaan, dia akan buat perencanaan mengikut sama rata. Supaya setiap tidak ada komplain dari guru-guru. Kenapa saya selalu mengajar waktu akhir, every day, waktu akhir. Ataupun kenapa satu hari saya ajar penuh, tapi hari lain saya tidak mengajar langsung. Jadi macam mana Mr. Chandra untuk setting macam bahasa Iban, Arab dan bahasa Cina tu? Oh, yang sama yang tu. ini jangan risau cikgu, sebab hari ini saja kita dapat begini. Bila cikgu buat jadual penuh, dia akan masuk pada slot itu terus. Automatik. Tak perlu buat apa-apa. Tetapi cikgu kena pastikan bila cikgu generate, cikgu kena pilih strict. Strict. Okey. Okay, yang ini hanya untuk hari ini saja sebab ada banyak tempat kosong. Sebab tu dia sudah pecahkan kumpulan dia. Oh, okey. Right. So lepas itu cikgu boleh click on print preview and you can print out your jadual waktu. Ada beberapa print preview. Cikgu boleh pilih salah satu print preview itu adalah timetable with table. Ada senarai di sebelah kanan. If you see cikgu, your perhimpunan pun pada hari Isnin, waktu pertama. You see this? Dia sudah automatik masuk pada waktu pertama. Cikgu boleh gunakan ini untuk Koko pun boleh. Ada soalan cikgu? Cikgu Mek? Cikgu Linda? Okey cikgu? Apalah nanti apa-apa nanti kita boleh itu nanti. Boleh. Saya masih dalam Telegram. Boleh tanya saya bila-bila masa pun. Okey, ini adalah jadual. Encik Chandra, saya nak tanya, macam mana kalau kita nak tambahkan, contohnya yang menggunakan gambar lah. Contohnya yang BM tadi kita gunakan simbol, maksud saya simbol, simbol buku. Untuk pergi itu, cikgu kena pergi ke subjek, pilih subjek, klik on edit. Di sini, color picture. Klik change. Pilih picture di sini. Kita nak setiap subjek itu dia menggunakan simbol masing-masing gitu. Ya. Mana yang tukar pada warna tu? Cikgu boleh tukar gambar dia. Cikgu boleh masuk apa-apa gambar. Cikgu boleh cari dalam internet pun boleh, tak ada masalah. Just katakan, okey, macam ini, saya buat simbol ini.
input ini. Okey. Okay, so klik OK. Klik OK. So bila saya klik on frame preview, bukan di sini. Di sini dia ada gambar begini. Apabila dia dalam print preview macam ni dapat edit kah Mr. Chandra? Edit boleh. Cikgu kena apa? Klik on edit. Semula Mr. Chandra macam mana tadi? Katakan cikgu nak, oh yang ini gambar ini terlalu besar, your subject ini dia terlalu kecil or something like that. Yes. You just right click atas kotak itu saja. Oh. And katakan, subjek ini terlalu besar, so I click on font. And saya kecilkan size dia. So asal begini, sekarang dia macam ini. So I click OK. And click OK. Alright, cikgu. Boleh. Okey. Oh, maknanya dia dalam print apa tu? Preview macam ini pun kita boleh edit dia, Mr. Chandra. Dia edit hanya untuk paparan sahaja, cikgu, bukan edit jadual waktu. Oh. Dia edit paparan sahaja. Oh, paparan ini saja. Yes. So katakan macam ini, cikgu, katakan cikgu kata, Chandra, murid-murid saya perlukan masa dia lebih besar sikit. Ya. Ini macam kosmetik lah, cikgu. Cikgu nak besarkan, kecilkan. So you right click di sini and then pilih font of time. And katakan cikgu nak besarkan sikit, so you just tambah 1-2% sahaja. And then click OK. So dia akan jadi lebih besar. Ataupun jika saya nak print time in 2 lines. So dia akan jadi begini. So ini mengikut kira macam apa? Kesesuaian sekolah. Apa yang perlu, tak perlu, nak begini, begitu. So cikgu boleh tukar-tukar mengikut. Sedikit naik saja. Yang ini semua cikgu saya recommend buat ini selepas cikgu surajana jadual. Surajana jadual baru buat yang ini. Sebab ini semua kira macam kosmetik. Tidak perlu. Tapi apa yang perlu ialah jadual. Lepas jadual dah siap, baru ini semua kita boleh buat. Okey, seterusnya Encik Chandra, saya nak tanya, kalau kita nak convert kepada PDF, macam mana juga Encik Chandra? Nak convert ke PDF, sudah convert ke PDF. Oh, sudah? No, cikgu nak convert ke PDF ke atau cikgu like untuk convert ke PDF, kalau cikgu gunakan Windows 10, dia sudah ada printer PDF. Oh, so printer you just PDF. klik di sini print, pilih print, and pilih printer PDF. Microsoft Print to PDF. Okey. And then klik OK, dia akan savekan dalam bentuk PDF. So now is your save the document. Mana saya save itu? Timetables picture. Yes. Oh,
Sini saya silap masuk di tempat lain. Isi. Or ST. Where is T? Ada. Ini dia PDF dia. Dalam bentuk PDF. Okey, cikgu. Saya rasa okey. Macam mana cikgu yang lain? Okey, cikgu. Okey. Ya. Saya ini okey lah, Encik Chandra. Kalau nanti apabila ya. Lagi satu perkara saya nak ajar cikgu ialah relief. Oh ya, yang apa tu? Sit in itu. Sit in, ya. Ya, sit in punya. Okey, untuk sit in cikgu perlu ada fail jadual waktu yang sudah dijanakan. Okey. Tapi hari ini saya akan gunakan file demo aja. Okey, okey. Okey. So saya klik di sini, saya ambil file demo satu. Demo file. Okey, ini file demo sahaja. Okey, saya save as di desktop. Okey, dalam desktop cikgu akan ada satu file called ASC substitution. Okay, ASC substitution, bila cikgu buka program ASC substitution, cikgu kena masukkan first upload your timetable dulu. Okay, cikgu kena masukkan your timetable yang cikgu sudah janakan dan sudah di-approve oleh pengetua grup SAP. So klik OK. Masukkan tahun akademik 1/1/2021. Okey, 1/1/2021. Klik OK. Masukkan judul. Judul ini cikgu boleh masukkan apa-apa judul. Okey. Judul ini cikgu boleh masukkan jadual versi example lah. Tapi apa yang penting ialah file jadual waktu. Klik select timetable. Klik from local disk. And tadi kita dah savekan file demo. Klik open. Dan klik OK. Klik OK. And di sini cikgu boleh masukkan mengapa guru itu tidak hadir ke sekolah. You can click on add reasons of absence. Meeting example. Klik OK. Dan masukkan semua senarai alasan mengapa guru itu tidak akan hadir ke sekolah. Alright. Then pergi ke option. Dalam option, cikgu pilih kriteria. Di sini ada beberapa kriteria based on what the teachers will be selected.
Okey, saya akan pilih, selalunya saya pilih equable substitution. Saya nak penggantian yang serata. Bukan selalunya guru kaunseling yang selalu kena buat relief. Semua guru kena diberikan masa yang sama. Ataupun guru yang selalu ambil MC itu, dia kena diberikan lebih masa untuk top up hari yang dia tidak hadir ke sekolah. So, itu adalah equable substitution. Lepas itu saya nak guru yang mengajar kelas itu diberi lebih keutamaan untuk masuk balik ke kelas itu. Bukan wajib, tapi lebih keutamaan. So apa yang saya buat ialah saya pilih maksimum ialah 50,000. Yang kedua keutamaan dia ialah 42,000. And then mungkin saya kata tadi, oh satu guru itu boleh mengajar 8 waktu dalam sehari. Waktu ke-9 kalau boleh jangan berikan dia pilih. Okay, so begini. So I click OK. And setiap kali buka AS substitution, cikgu klik on absent, add absent. Pilih siapa yang absent. Atau kalau cikgu kata, oh Chandra, hari ini lebih daripada satu guru tidak hadir lah. So you can click on more, teachers, and pilih siapa lagi tidak hadir. Example lah. And click OK. So mengapa mereka tidak hadir? Pilih alasan dia. Adakah dia tidak hadir satu hari penuh atau separuh hari? Atau dari period mana sampai period mana? Mungkin ya guru besar kata, okey, saya nak jumpa semua guru-guru panitia bahasa Inggeris. Okey, saya nak jumpa guru panitia bahasa Inggeris selepas rehat. So cikgu boleh katakan guru-guru ini tidak akan mengajar dari selepas rehat. 6 period sampai 12 period. Or 13 period. Kalau mereka MC, just pilih day. Kalau itu pergi kursus 3 hari, 4 hari. So cikgu boleh masukkan absence dia hari ini. So dari tarikh ini sampai tarikh mana. So then you can click OK. Right? So dua cara kita boleh buat relief. Cara pertama ialah klik atas baris pertama dan pilih siapa guru yang lebih sesuai diberikan relief. Yang warna hijau ini menunjukkan guru itu mengajar kelas itu. Okay. Kalau dia tidak mengajar, dia tidak ada highlight di sana. So cikgu boleh pilih mengikut by double clicking and click OK. So kerja cikgu ialah double click sahaja. And you don't have to do anything else. So ini yang banyak cikgu kata, kalau selalunya kalau cikgu itu tidak hadir, dia banyak hari, banyak guru yang tidak, ramai guru yang tidak hadir ke sekolah. Dan untuk itu kita ada banyak relief. Saya nak double click, ambil masa lah. Lagipun saya jari dia sakit lagi. So cara yang kedua, which I like to show you, ialah generate. Click on pilih generate. Kalau cikgu pilih generate empty ialah siapa yang tidak dipilih lagi akan di-generate. Kalau kita pilih generate all, semua akan dimasukkan. So example, saya masukkan generate only empty. So tadi 3 guru ini kita sudah setkan dia tidak tukar. Kalau kita pilih generate all, dia akan tukar terus. Oh, ini dia tukar.
sama. Okey cikgu. And lepas ini, you click on print preview. Cikgu boleh hantarkan print out jadual relief ini dan berikan kepada setiap guru yang terlibat. Okey cikgu. Any question? Boleh ini okey sikit ini. Yes. Yeah. Alright cikgu, ada apa-apa soalan? Okay. Saya rasa bahagian jadual yang relief ini okey sikit Mr. Chandra. Okey. Ah. Sebab kami sudah di penghujung bengkel ini. Kira sudah habis. Apa-apa soalan cikgu nak tanya, cikgu boleh tanya sekarang. Ini bukan pertanyaan lah Encik Chandra. Saya minta Mr. Chandra nanti dalam grup bengkel ini, Ya. boleh Encik Chandra add di dalam grup yang seluruh Malaysia tu. Oh, saya kena berikan link dia cikgu. Saya berikan link, cikgu sendiri kena masuk sendiri sebab saya bukan admin dalam grup itu. Oh ya ke? Ya. Okey. Sebab nanti bila lagi Mr. Chandra buat kursus Hujung bulan cikgu. hujung bulan. Yep. Jadi cadangan saya kepada guru-guru saya untuk upgrade diri sendiri. Jadi kita minta mereka join Encik Chandra lah nantilah. Boleh. Itu kita punya planning future. Oh, right. Boleh. Okay. Berapa lama biasanya Encik Chandra kalau you buat itu? 2 jam, 3 jam. Hari apa biasa? Hari Ahad cikgu. Hari Ahad. Pagi Ahad. Pagi Ahad oh. Yep. Selalunya lah. Kadang-kadang mengikut permintaan guru, kalau lebih ramai guru suka, kita boleh adakan pada hari petang sikit, pukul 2, pukul 3 macam tu pun boleh. Yuran dia macam mana Encik Chandra? Oh, bank in terus ke dalam bank account kami juga. Apa yang saya tengok yuran tu RM40 dah? Ya cikgu. Betul ke? Betul cikgu. Ada diskaun ke? Tidak ada cikgu. Adalah gurau saja dengan Mr. Chandra. Okey. Ada apa lagi cikgu nak tanya? Jibi? Ada apa Jibi? Sikapnya dia sini? Ya, terima kasih lah. Jibi. Okey, Mr. Chandra, guru saya nak cakap dengan Encik Chandra. Okey. Terima kasih Tuan karena telah berkongsi program ini dan juga ADP kepada guru-guru di sekolah kami lah. Terima kasih satu program yang bagus yang ini. Thank you. Sama-sama cikgu. Thank you for your time cikgu. Okey. Thank Terima you. kasih kerana membeli program AAC Timetable. Ini penting untuk memudahkan pihak sekolah juga. Yes cikgu. Okay. Ini how long this one valid? Dia valid cikgu, as long as cikgu tak update versi ini, dia akan valid selama-lamanya. Okay. Thank you. Forever lah. Jangan update apa-apa dan cikgu boleh guna selama-lamanya lah. Okay. Thank you. Alright, sama-sama. Okay, thank you sir. Sama-sama cikgu, thank you very much. Encik Chandra, satu lagi. Encik Chandra, Ya cikgu. saya nak tanya, apabila kita buka program ini, dia ada keluar satu pop-up yang update itu. Adakah itu dikira update juga kah? Dia akan check and tengok adakah versi baru dalam internet. Kalau ada versi baru, cikgu boleh pilih untuk update atau jangan update. Jika cikgu update, kemungkinan besar cikgu kena renew lesen. Kalau jangan update, then tak perlu renew lesen lah. Another thing cikgu, sekarang cikgu gunakan versi 2021. Kalau cikgu example kalau satu guru update ke versi 2022 tetapi guru lain semua dia tidak update
ke 2022, dia menggunakan versi lama. Okey. Fail dari versi lama boleh dibuka dalam versi baru. Tetapi kalau cikgu savekan file di versi baru, tidak boleh dibuka dalam versi lama. That means you have to update. So itu yang problem dia. Bukan problem, dia punya setting dia macam tu lah juga. Bukan, maksud saya Cik Chandra, kan setiap kali apabila kita buka SC Timetable ini, dia ada pop up update ke tidak? Adakah itu dikira update lesen kita juga kah? Tidak. Tidak. Dia update versi sahaja. Oh. Bukan lesen. Okey. Untuk update lesen, cikgu kena kontak saya kembali untuk dapatkan lesen update. Oh, okey. Yang versi 22 tu. Ya, dia. Okey. Dan satu lagi, Cik Chandra, saya nak tanya, katakan kita di dalam desktop, ada masalah desktop itu. Kita tak dapat selamatkan, kita reformat. Okey. Lepas tu kita install, boleh guna key itu semula lagi kah? Key itu mesti untuk versi 2021 sahaja. Okey. So kalau boleh, cikgu savekan versi 2021 dalam thumb drive ke, dalam email ke, atau mana-mana, dalam CD ke, and then cikgu boleh gunakan versi yang sama. Okey. Saya rasa ada apa lagi cikgu nak tanya? Excuse me, Cikgu Chandran. Yes, cikgu. Ya, saya nak tanya untuk yang maksud Encik tadi, versi tidak boleh diupdate. Kalau diupdate, maksudnya license key itu perlu diperbaharui, betul tak? No, exactly. Apa yang berlaku ialah dalam bulan Jun, Mei atau Jun, dia akan update untuk versi 2022. Ya. Okay. Your license is valid untuk versi 2021 dengan versi 2022. Okey, lebih dari itu. Cikgu boleh update, tak ada masalah sampai Jun depan. Okey. So sebelum Jun depan itu jangan update lah. Okey, So faham. yang Okey, itu thank you. akan jadi versi 23 lagi. Maksudnya kalau ada ada seorang cikgu lah terupdate versi yang seterusnya tu, maksudnya kami semua yang guna license key akan dapat didetect oleh sistem ini, betul tak? Tidak. Dia punya lesen, dia tidak ada apa-apa masalah dengan lesen untuk versi. So the thing is, kalau bila cikgu savekan file jadual waktu dalam versi 2022, tapi semua guru lain semua ada versi 2021, guru yang menggunakan versi lama tidak boleh buka file yang disavekan dalam versi baru. Maksud saya untuk yang versi 23. Contohnya terupdate untuk yang versi 23. Untuk komputer itu saja tidak boleh guna. Oh, yang lain masih okey. Yes. Okey, thank you. Right. Any other questions? So far dari grup ini tak adalah Cik Chandra. Nanti kalau ada apa-apa kita akan kontak you lah, hubungi you. Yes, boleh. Nanti kita upload ini ke YouTube kah? Ya, cikgu, saya akan upload ini dalam YouTube, and mungkin petang nanti saya akan berikan link dia. Okey. Yang ini pun ada bengkel lah cikgu, sijil. Kalau cikgu nak, cikgu boleh masuk dapatkan sijil dia. Okey. Boleh. Alright. Okey, jadi kalau tak apa-apa, thank you Mr. Chandra. Alright. Thank you very Sama-sama, much. cikgu. Thank you very much. Terima kasih Mr. Chandra. Alright. Sama-sama, cikgu. Okay, thank you, Mr. Chandra. Most welcome, teacher. Okay, saya akan tamatkan bengkel ini, cikgu. Jika ada apa-apa kekurangan, kesalahan, anything I miss, say or anything, please jangan marah saya. Very sorry about it. Alright. Okay, thank you. Thanks, cikgu.